Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Karim Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi abaina wa walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami anugerah faqih, faham, tahu tentang amal yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami anugerah faham tentang agama Islam ini, ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu untuk kami memahami Al-Quran, hadis Nabi dan nasihat wa aqwalul ulama daripada alim ulama. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah. La ilma, tidak kami ketahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada malam ini ilmu yang bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, ya Allah, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak khusyuk dan tenang. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah cukup dan puas. Wa min nafsin la tashba', ya Allah, maka Engkau berikanlah kepada kami hati yang tenang dan khusyuk, rezeki yang berkah, halalan tayyibah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala mara bahaya, wabak, bencana, penyakit yang berjangkit dan kematian yang menyakitkan, su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Tuan Imam Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Azhariyah, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pertamanya, marilah sama-sama saya mengajak diri saya al-faqir ilallah dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita memperbanyakkan kalimah tahmid alhamdulillah di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelum, saat dan ketika ini dan akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, maka banyak-banyaklah kita mengucapkan perkataan tahmid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia nikmat, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan alhamdulillah. Allah bagi kepada dia rezeki, alhamdulillah. Allah bagi kepada dia gembira, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia macam-macam nikmat, maka jangan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih kepada Allah.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man lam yashkurin nas." Barang siapa yang tak terima kasih ni, sama ada dengan manusia pun, maka dia ini orang yang tak kenang budi dengan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi banyakkanlah perkataan terima kasih, alhamdulillah kepada Allah dan kepada manusia. Dan hakikatnya datang daripada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang kedua, jangan tinggalkan perkataan istighfar. Wa man istabtata ar-rizqa, kata Nabi, siapa yang dia mencari rezeki tapi rezeki dia payah nak masuk, maka Nabi kata maka dia kena muhasabah diri dia. Kena muhasabah, hisab diri kita, hitung diri kita ni sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kita tak lari daripada dosa. Saya ni banyak dosa tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin kurang dosa daripada saya. Jadi sama-sama kita memperbanyakkan kalimah istighfar. Istighfar ni minta maaf, pardon kepada Allah Ta'ala atas apa yang kita buat ni. Ada kurang, ada cacat, ada aib, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Siapa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia sedih. Wa man ahzanahu, siapa yang sedih. Dalam ramai-ramai kita ni pasti terselit ada orang yang berduka cita. Dan tak semua orang yang gembira, tak semua orang yang dia gembira seronok, ada orang yang sedih. Jadi orang hak begini, Nabi kata jangan sedih-sedihlah. Nabi kata apa? Banyakkan perkataan la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah tiga amalan yang tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ketika mana Nabi ini berdakwah, Nabi diuji, Nabi Allah bagi kepada dia kegembiraan, afwaja, maksudnya orang Islam, umat dia ni ke dalam agama sibghatullah Islam ni afwaja, berbondong-bondong. Nabi seronok, maka Nabi tak lupakan tiga perkataan ni. Saat ketika dia seronok, gembira, kemudian dia diuji, kemudian dia mencari rezeki. Jadi kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu adalah merupakan mukaddimah kita pada malam ini. Insya-Allah kita akan menyambung bacaan daripada Syarah Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kita menyambung tajuk tentang kata ulama kebumikanlah kewujudan kamu, kata ulama. Kita dah banyak dah sentuh tajuk dan dah habis dah jilid yang pertama, kemudian kita ulang balik, kemudian sambung. Ada beberapa jilid Syarah Al-Hikam ni. Kitab Al-Hikam ni makna dia kata-kata hikmah. Banyaklah kata-kata hikmah yang tuan-tuan dan puan-puan dengar, yang tuan-tuan dan puan-puan banyak ambil iktibar. Maka antaranya sambungan adalah kata dia kebumikan wujud ataupun kewujudan kamu tu. Kebumikan kewujudan kamu, apa makna dia? Apabila sifat merendah diri merupakan sebahagian daripada ikhlas, menurut kebiasaan tanpanya tidak mungkin berlaku tanpanya kerana nafsu. Itu dia kata, apabila sifat merendah diri ini sifat, tuan-tuan dan puan-puan. Kenal dululah sifat-sifat ni. Sifatun mufrad, sifatani musanna, sifatun sifat-sifat. Jadi sifat ini apa? Adalah merupakan diri, karakter yang ada pada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya sifat. Allah dia ada nama, dia ada zat dan sifat dia. Walillahil asmaul husna, Allah nama Allah pun banyak. Asmaul husna banyaklah.
yang kita duduk sebut tu, nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin, sampailah 99 tu. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu juga dengan sifat Allah, ada pada nama dan zat dia. Yang kita nak bincangkan di sini adalah sifat kita sebagai makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada Allah, maka makhluk tidak sepatutnya ada sifat Allah Ta'ala. Nah, begitu. Jika mana makhluk ini adanya sifat dia ni sifat Allah Ta'ala, maka dia panggil syirik. Syirik ni apa makna dia? Berkongsi sifat. Allah ni layak bagi Allah Ta'ala sifat dia al-mutakabbir, yang maha sombong. Sebab Allah punya. Kita layak tak takabur? Tak layak. Begitulah. Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah Ta'ala ni, Allah maha alim. Kita ni kalau kita jahil. Kita ni maha jahil. Jahil sungguh-sungguh lah. Jahil tu bukan bermakna satu benda yang kurang, yang kita kena biarkan kita ni jahil, jauh dengan Allah Ta'ala, lagi putus asa. Tapi bila kita tahu kita jahil, sifat yang kurang ini, maka kita kena menuntut ilmu. Begitu. Menuntut ilmu. Dah tahu kita ni jahil, kurang, kena belajar lah. Allah kata, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Aku tak berikan kepada hamba Allah ni, kepada kalian, melainkan ilmu yang sikit sangat. Bahkan kepada Nabi-Nabi al-anbiya, Masya Allah, ilmu yang banyak, alim, yang paling alim di kalangan manusia, Nabi. Nabi pun, Nabi Musa alaihi salam, dia berdialog dengan Allah Ta'ala. Berdialog. Wa kallamallahu Musa taklima. Tu pun Nabi Musa, orang yang alim. Ada lagi orang yang alim pada dia, Nabi Khidir. Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa, ilmu kita ni Allah bagi hanyalah setitis daripada lautan. Titis saja, tuan-tuan. Waktu ketika mana burung tu dia duduk di atas perahu yang mereka berlayar, maka burung tu dia ngelepiang, kata orang Kedah, keluar ayak tu, titik tu. Maka Nabi Khidir kata, nampak tak Musa? Ara'aita? Nampak, kata dia. Ra'aitu, aku melihat. Apa? Air yang jatuh tu, itulah ilmu kita, kata dia. Sikit. Nak ilmu kita manusia ni, lagilah titik pun tak ada. Noktah mungkin. Tu pun tak tahu, wallahu a'lam. Itu makna dia sifat bagi yang layak bagi manusia, makhluk. Gitu. Apabila kita dah kenal sifat dia, di antara sifat lain ialah sifat kena rendah. Manusia ni, makhluk ni, sifat dia rendah. Rendah diri. Jadi persoalan dia, macam mana nak dapat sifat rendah diri ni? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam surah Al-Furqan, ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia kena apa? Waktu ketika dia berjalan, dia kena hauna. Ayat 63 surah Al-Furqan, kalau tak silap 63 ataupun 66 macam tu. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah kata, wa ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah iaitulah apabila dia berjalan. Jalan ni dia kena rendah hati, hauna, tak boleh sombong. Jalan ni kena rendah hati, ingat Allah, kena lemah lembut, kena sabar, kena bertolak ansur. Bawa kereta jangan laju-laju sampai belah orang. Gitu contohnya. Laju nak pergi mana? Kalau lambat, buat cara lambat. Lambat, buat cara lambat. Hatta kalau kita mengerjakan ibadah sembahyang pun, lambat dah ni, tak apa. Nabi kata, apa yang kamu dapat, fa'alaikumus sakinah. Itu lah. Allah tahulah, tuan-tuan, kekurangan kita ni. Kita nak usaha tu, kira Allah bagi dah pahala. Lambat, buat cara lambat. Masbuk, buat macam mana? Bukan berdosa pun masbuk. Daripada hang parking, balas parking penceramah. Contoh.
Bukan sini alhamdulillah kemah. Ceramah kosong ha. Saya mari lambat pun duk tengok alhamdulillah. Surah Azhariyah ni kemah ha. Kalau tempat lain mungkin dia balas penceramah, aku lambat ni, mampu happy ya kan penceramah. Siapa suruh lambat? Oh tu dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu. Tuan-tuan, satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar, dia datang lambat. Tuan-tuan, ialah bukannya iman itu ataupun kesibukan itu bukannya setiap masa kita boleh datang awal. Ada masa kita miss juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia miss, dia lambat datang sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi rukuk, Nabi lama, nampak. Ni tu imam kena ada ilmu ni. Ilmu di mana kena meraihkan tetamu. Alhamdulillah Masjid Azhariyah pun menepati imam-imam dia. Saya nampak lambat, slow, tenang, insya-Allah. Kan? Tuan-tuan, rukuk tu biar lama sikit. Kalau bunyi tapak kaki orang nak masuk, tahiyat tu panjangkan sikit. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak sempatkan orang untuk solat berjemaah. Kan? Jadi bila dengar bunyi buka pintu tu, tok imam jangan lagi kalut-kalut nak bagi salam, biar lambat sikit, tak apa. Tu sunnah tuan-tuan dalam kitab kata. Digalakkan. Sebab apa? Sebab orang tu dia nak rushing, dia nak sampai, kita bagi masa kat dia. Habis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi salam, Nabi jadi imam. Kemudian Nabi pun pergi dekat Sayyidina Abu Bakar. Nabi tanya, "Kenapa kamu lambat?" Tuan-tuan nampak tak? Tu. Nabi bukan tanya awak tak main sembahyang. Nabi tanya awak lambat. Lambat pun kena tanya dah. Lambat pun kena tanya dah. Orang lelaki ni solat dia kena solat di masjid berjemaah. Lambat pun marilah tuan-tuan. Kan? Orang lelaki kalau solat berjemaah tu lelaki yang baiklah, soleh. Kalau dia sembahyang di rumah, dia lelaki yang solehah. Tuan-tuan dan puan-puan, maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, saya ni tadi waktu nak mari, saya lalu belakang seorang Yahudi. Yahudi, dia bukan nak main semayang. Dia bukan Islam, dia bukan Muslim. Dia jalan, tapi jalan dia tu ke arah masjid. Bila saya lalu belakang dia, dia orang tua. Saya tak sampai hati nak potong dia. Jadi oleh kerana tu saya lambat." Itu dia tuan-tuan, akhlak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi kata apa? Itulah akhlak sebagai orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada kisah ni banyak yang kita boleh ambil. Yang pertama, jangan kita kalut-kalut. Fa'alaikumus sakinah, slow-slow tak apa. Janji selamat sampai. Biar lambat asal selamat, tuan-tuan. Jadi merendah diri, jalan. Kita nak cerita pasal jalan ni, buat apa pun bukan jalan saja ke apa, merendah dirilah kita. Tawaddu'. Jadi tawaddu' ini adalah merupakan sebahagian daripada ikhlas. Yang kata rendah diri ini adalah sebahagian daripada ikhlas. Bukan diri itu rendah. Rendah diri. Makna dia rendah diri itu hati tu. Kalau diri kita ni fizikal ni tak boleh ubah. Dia memang rendah dah, tak boleh nak tinggi. Dia memang tinggi dah, tak boleh nak rendah. Nak buat macam mana? Tapi kalau dia tinggi macam dengan galah sekalipun, hati dia rendah, dia Allah Subhanahu wa taala sayang dia. Tapi kalau dia tu rendah, diri dia tu rendah, tapi hati dia tu sombong, dia Allah murka kepada dia. Tu. Tuan-tuan, kita tidak boleh memandang pada rupa. Mana kebiasaannya, orang yang kebiasaan tanpa dia tidak mungkin berlaku tanpa dia. Apa makna tanpa dia? Tanpa tu, tanpa merendah diri, tidak berlakunya tanpa yang kedua, iaitulah ikhlas, kata dia. Jadi ikhlas dan merendah diri ini adalah sifat yang berkait. Kemudian kata hikmah, masuklah, baru masuk tajuk, baru masuk matan. Tadi tu kira macam muqaddimah. Kan? Kata Syekh Az-Zarruq rahimahullahu ta'ala, seperti mana ikhlas, kata dia. Dia kata seperti mana, dia cerita pasal ikhlas.
Tadi cerita pasal tawaduk, ni cerita pasal ikhlas. Seperti mana ikhlas merupakan benteng bagi segala amalan, maka humul adalah benteng bagi ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ulama kata, Syekh Az-Zarruq rahimahullahu ta'ala kata, amalan yang kita buat ini, benteng dia adalah ikhlas. Okey, apa makna amalan? Perbuatanlah setiap benda yang kita buat. Kita nak pegang handphone, nak masuk bilik air, kita nak tidur, nak makan. Perbuatan ni dia panggil amal. Kalau satu, kalau jamak al-a'mal. Allah kata dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus solihat. Perkataan amal ni Allah sebut dalam Quran cukup banyak, tuan-tuan. Orang yang buat amal soleh, beriman, Allah akan bagi kepada mereka itu jaminan ulaika ashabul jannah. Masuk syurga ni, tuan-tuan, dia bukan sat, bukan sejam, dia masuk selama-lama, tak keluar dah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan berita gembira, duduk dalam syurga ni dah, maka orang yang dalam syurga, Allah kata, baik, kamu akan duduk di sini selama-lamanya. Orang yang duduk dalam syurga itu disebut di dalam riwayat, mereka bersorak gembira, yahoo, mereka seronok, macam mana tak tahu, gembira sungguh, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian sebaliknya berlaku kepada apa? Kepada orang yang berada dalam neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kamu akan berada di sini selama-lamanya. Sebelum kita nak cerita pasal benda ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang terakhir masuk syurga, orang yang terakhir masuk syurga. Sebelum nak dikisah macam ni, orang yang terakhir masuk syurga, tuan-tuan. Siapa yang terakhir? Wallahu alam disebut yang terakhir setelah mana dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka, maka dia akan keluar daripada neraka, diberi syafaat, dibantu, ditolong, sama ada dengan amal dia ataupun dengan sahabat dia, syafaat daripada Nabi. Dialah orang yang terakhir. Nabi kata masuk dia syurga, Allah tutup pintu, Allah umumkan pengumuman tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala umumkan yang tadi ni saya sebut ni, kamu duduk di sini selama-lama. Mereka pun bersorak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dia minta kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, saya nak pi jalan Zat. Allah kata, nak pi mana? Saya nak pi jalan-jalan, pi neraka. Dia pun terbanglah, tuan-tuan, malaikat Jibril ni. Dia pun pergi neraka, berjalan, pergi ziarah. Dia dah kerja dia selesai dah. Kemudian dia pun pergilah. Pergi dia tengok ahli-ahli neraka, kata ulama. Masa dia tengok ahli neraka ni, Allah Subhanahu wa ta'ala buat announcement pula kepada ahli neraka. Ahli neraka, Allah kata, kamu di sini, duduk di sini selama-lamanya. Allahu akbar. Hak tadi perasaan yang duduk dalam syurga tadi, dia punya sorakan dia dengan hak tadi teriakan yang teresak-esak. Tentu apa makna esak? Esak ni kata ulama, dia menangis ni, tuan-tuan, dia meraung ni sampai tak bunyi suara dah, bunyi macam tu. Dia pun dah tak ada satu peluang dah untuk keluar daripada tempat yang akan diazab buat selama-lama. Tuan-tuan, takutnya kita ni, kalau kita duduk di situ tak keluar dah. Kalau kita, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak masuk syurga, macam mana nak jauh daripada neraka, inilah yang kita kena mengaji. Tahu amal, ikhlas, inilah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila habaq begitu, maka ketahuilah bahawa maka nak masuk syurga ini, amalan-amalan yang kita buat, bentengnya adalah ikhlas. Tu benteng ni, tuan-tuan. Apa makna benteng ni? Dia punya wall dia. Apa-apa yang nak masuk rawasib, benda-benda yang nak merosakkan amalan tu, dia kena ada antivirus.
maka antivirus dia adalah ikhlas. Faham tak? Nah, nak sabar, nak syukur, nak apa lagi, baik sangka, benteng dia ikhlas. Kalau kita tak ikhlas, kita tak akan sabar. Kan orang yang dalam fasa perkahwinan, kita ni fasa perkahwinan lah ni, maksudnya sepanjang hidup kita ada pasangan. Maka kita ni tuan-tuan dan puan-puan, dengan pasangan kita ni kita ikhlas, maka baik buruk dia kita akan terima. Contoh begitu lah. Nah, tu nak bagi nampak faham tu tuan-tuan. Ikhlas ni dia membawa kepada syukur, dia membawa kepada sabar, dia membawa kepada istiqamah, dia membawa kepada semua benda-benda baik. Pokoknya ulama kata benteng bagi segala perbuatan yang kita buat ini adalah ikhlas. Ketuk tu bukan bunyi masuk waktu isyak, tapi ketuk tu nak abang kata intabih, ikhlaslah kita. Ikhlas ni tuan-tuan tak nampak. Walaupun dia pakai baju pagoda, dan kain dia bukan gajah duduk, gajah berdiri, hak paling lekeh sekali. Tapi kalau dia ikhlas, dia lebih baik daripada orang pakai jubah dengan janggut dia panjang sampai ke lutut. Contoh ikhlas ni tak nampak. Tapi kita tak boleh nak kata begitu, sebab benda tu sunnah Nabi, kita kena buat. Tuan-tuan, macam mana nak dapat ikhlas? Maka cara dia kata apa? Ni dia. Benteng bagi segala amalan adalah ikhlas. Jadi nak dapat ikhlas tu bukan mudah. Dia kena gali, cari. Keep digging. Nak dapat ikhlas pula, cara dia, benteng bagi ikhlas ini kata dia adalah khumul, tuan-tuan. Jadi makna dia malam ni kita dapat yang pertama, amalan. Segala amal ini nak masuk syurga kena ada amalan. Nak beramal ni pula dia kena ada ikhlas yang kedua. Kemudian nak dapat ikhlas ni pula dia kena ada satu sifat dia panggil, dia kena ada apa? Khumul. Tuan-tuan sebut tengok, khumul. Sebut. Ada yang tak sebut, tak ikhlas mengaji. Malas nak sebut, cendak budak pun. Ikhlas lah tu. Kalau kita ikhlas betul nak mengaji, walaupun guru ni muda, dia habaq apa, kita akan, sebab benda ni baik daripada ulama. Saya sebagai wasilah saja. Kita sebut ramai-ramai amal, ikhlas, khumul. Yang tuan-tuan, macam mana nak dapat ikhlas? Cara dia khumul. Hari ni kita dapat dah yang pertama, amal nampak dah, sembahyang nampak, baca Quran nampak. Ikhlas ke tidak? Tu bukan kerja orang, tapi kerja Allah. Macam mana nak dapat ikhlas? Ulama kata khumul. Ni nak bincang apa makna khumul. Kata dia, idfin liwujudaka fi ardil khumul. Makna dia, tanamlah wujudnya kamu itu di bumi yang tidak terkenal. Makna khumul ni makna dia tak terkenal, tak nampak. Tu makna dia. Memang kalau ikhlas ni tak nampak. Tidak? Betul ke tidak persoalannya? Saya datangkan dengan dalil, tuan-tuan. Sebab kalau betul ke tidak, dia kena datangkan istidlal, dalil-dalil yang menunjukkan persoalan tadi, kenyataan tadi betul. Baik, dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tentang ikhlas ni banyaklah tuan-tuan. Kemudian dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pula, innamal a'malu binniyat. Tu tentang ikhlas lah tu. Buat apa pun amal tu bergantung kepada niat. Kalau dia niat kerana Allah, maka dia akan dapatlah pahala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Maka dia akan dapat hijrah dia. Yang ketiga, tuan-tuan, mengikut kepada perkiraan kias ataupun yang ulama analogikan, kita nampak tuan-tuan, di dalam surah Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Quran ada berapa surah?
114 surah. Di dalam surah Al-Quran Al-Karim terkandung nama-nama surah dan cerita tentang surah tu. Nama surah contohnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah sampailah An-Nas. Surah itu ada nama dan ada kandungan dia. Surah Al-Fatihah ada nama, tapi kandungan dia tak ada Al-Fatihah, tapi ada cerita tentang permulaan. Bismillah, dengan nama. Makna dengan ni apa? Nak buat apa-apa pun kena mula dengan Bismillah, dengan nama Allah. Itu cerita tentang permulaan. Kita ini lahir kita, wujudnya kita dengan Allah. Apa yang Allah bagi, apa yang berlaku semua datang daripada Allah. Sebab tu bila orang ditimpa musibah, maka dia kena ucapkan kepada diri dia ataupun orang yang mendengar, inna lillah, datang daripada Allah kita ni, kembali kepada Allah. Habaq kata semua baik dan buruk Allah yang takdirkan. Gitu. Tu makna dia ada alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, permulaannya. Kemudian Al-Baqarah ada cerita pasal Baqarah. Nabi Musa alaihissalam, seorang umat dia bunuh pakcik tu, kemudian Nabi Musa suruh cari Baqarah. Cerita-cerita. An-Nisa pun ada cerita pasal perempuan. Kemudian ada perkataan tu. Sampailah An-Nas. Ada surah An-Nas, ada perkataan tu. Al-Falaq pun ada. Tapi ulama kata satu surah yang ini tidak disebut. Perkataan dan secara tak langsung pun tak nampak tentang ikhlas tu. Apa dia? Tak nampak nama surah tu. Apa dia? Suratul Ikhlas. Surah Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Dan tak ada pun nampak bayang-bayang nak kata cerita pasal ikhlas, tak nampak. Apa dia surah Al-Ikhlas? Ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ada tak ikhlas? Cerita pasal akidah, tak ada kena mengenai ikhlas pun. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat bergantung, cerita pasal akidah. Cerita pasal kebesaran Allah. Cerita pasal Allah ini tak sama dengan makhluk. Makhluk ini dia beranak. Lam yalid, tapi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu ahad. Tuan-tuan, nak habaq kata ikhlas ini benda yang tak nampak, benda yang tak cerita, benda yang tak ada nampak langsung pada pandangan makhluk itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita buat apa-apa pun kita nak ikhlas, maka syarat ikhlas itu kena khumul. Apa makna khumul ini? Banyak tafsiran ulama. Di antara makna khumul adalah kita tidak berkecimpung, iaitulah tidak nampak pada manusia. Ada orang tanya, macam mana kalau kita buat baik, kita tunjukkan kebaikan. Kita sedekah, kita buat video, kita tunjukkan kebaikan itu. Baik tak benda tu? Benda baik, kalau dia tunjuk baik, tetap baik. Sebab kita tak boleh nak hukum masalah hati. Sebab itu adalah pada tafsiran Allah Ta'ala. Kita kena pandang yang baik saja. Kalau dia buat baik, Allah pun sebut dalam Quran, tunjukkan kebaikan. Itu. Kemudian Nabi pun kata, man dalla 'alal khair ka fa'ili. Siapa yang buat kebaikan, dalla, dia tunjuk, dia habaq, dia ajak, maka benda tu baik. Dia pun dapat juga saham. Tapi ulama kata di dalam kitab, lebih baik apabila kita buat orang tak nampak. Itu bukan baik, bahkan lebih baik. Ahsan. Sebab apa kita nak buat, nak dapatkan yang ahsan tu? Kerana Islam bukan ajar kepada kita hasan saja, baik, tetapi Islam nak kita cari buat apa-apa pun yang terbaik. Tu dak. Yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Yang terbaik. Kalau sembahyang tu, kalau boleh buat yang terbaik, walaupun 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat saja lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Tetapi sembahyang 1000 rakaat tu dia tidak ada ilmu, dia tak mengaji. Sembahyang pun pumpang macam orang sembahyang dekat apa Indonesia tu,
23 rakaat 5 minit saja dia buat. Mayang tanpa macam tu. Kan? Kita semayang ni sebab kita sedang bermunajat, meminta, menyembah, kita sedang connect diri kita dengan Allah. Kita sedang serve diri kita tu dengan Allah Ta'ala, minta satu-satu tamak ninah. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Lebih baik semayang yang 2 rakaat daripada semayang 1000 rakaat, daripada tidak ada ilmu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kafadl alim 'ala al-'abid. Orang yang alim, yang dia beribadah lebih baik daripada abid. Daripada abid ni makna dia orang yang beribadah tapi tidak ada ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cerita pasal ibadat nak yang terbaik. Kan? Kemudian kita pun nak pergi kepada syarah dia. Dia kata macam mana nak dapat khumul ni? Masuk isyak. Kan? Masuk isyak baru satu matan, tak habis lagi. Macam mana? Sambung sikit lagi kan, bagi laluan azan. Kita sambung sikit lagi nak habis dia punya mafhum dia ni, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Zaka aslam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbah ta'ati tamah wassalatil qa'imah sayyidina Muhammadin wasilat wal fadilah ba'as maqam bil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit lagi untuk kita nak fahamkan macam mana nak mendapat keikhlasan. Kata dia, yang pertama, idfin wujudaka fi ardil khumul. Ikhlas itu adalah benda yang ditanam. Makna benda yang ditanam ini benda yang tak nampak. Yang pertamanya, tanam makna dia benda yang tak nampak, mastur, masturah, yang tidak nampak. Kemudian benda yang tak nampak ini pastinya Allah Ta'ala nampak. Dan apa yang kita buat, kalau manusia tak nampak, itu lebih baik, kerana Allah nampak, pasti nampak. Yang baik Allah nampak, yang buruk pun Allah nampak. Yang kita tunjukkan Allah nampak, yang kita i'lankan Allah nampak, yang kita sirkan pun Allah nampak. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah kata, tidakkah mereka tahu bahawa apa yang mereka i'lan, mereka rahsiakan, Allah Subhanahu wa ta'ala nampak. Gitu. Makna dia sebaiknya adalah dengan kita kata, kalau buat benda baik pun tutup. Benda jahat pun tuan-tuan, ulama kata kena tutup, jangan cerita kepada orang. Ni waktu bila kita di hari akhirat nanti, kita duduk depan Allah Ta'ala, benda yang kita buat, Allah ni kalau kita tutup aib manusia, Allah akan tutup aib kita. Man satara musliman uyubahu satarallahu uyubahu fid dunya wal akhirah. Allah ni akan tutup aib orang yang tutup aib saudara dia dunia, Allah akan tutup aib dia di hari akhirat. Kemudian yang kedua, kita kena menutup aib kita juga, iaitulah jangan cerita apa-apa yang kita buat, kejahatan kita kepada manusia, melainkan jika mana penceritaan itu untuk kita bertanya bagaimana panduannya untuk aku nak jadi baik. Itu tak apa. Makna tanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kita cerita kepada orang lain, kata dia aku ni waktu muda dulu, aku ni waktu jahat dulu, jangan cerita. Ini tuan-tuan, ini adalah qaul ataupun nasihat ulama kepada kita. Bila kita cerita kepada orang, kita nak jadi baik dah, maka nanti tuan-tuan, kemungkinan bila dia depan Allah nanti, dia akan korek balik. Dia akan kata, ya Allah, dulu dia pernah buat, awak dia tak ni. Allah dah ampunkan dah dosa kita. Yang kedua, iaitulah makna tanam ini kena berusaha. Tanam ni makna dia kena usaha. Ulama kata dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat sebagai apa? Mazra'ah, sebagai tempat tanaman untuk kita bercucuk tanam, hasilnya kita akan menuai pada hari akhirat nanti. Makna menanam tu apa? Kena usaha. Orang yang usaha pergi kebun tanam, dia dapat hasilnya, dia jaga. Dapat hasilnya, buah itu makan tu akan rasa lazat sebab hasil tanam dia sendiri. Tetapi kalau kita tiba-tiba kita beli kat kedai, kita tak tanam pun, kita pergi beli kat kedai nak makan buah durian, buah pelam, kita beli. Tak sama tuan-tuan dan puan-puan dengan kita tanam. Kita tanam, kita bila merasa buah tu, kita akan rasa lebih enak, kerana datang daripada keringat kita yang kita usaha. Jaga baja dia, benih dia dan sebagainya. Maka begitulah dengan amalan yang kita buat. Nak ikhlas ini ulama kata tanam dan jaga dia. Tu. Jadi kita buat benda apa-apa pun buat sampai berhasil.
Tanam apa-apa benih pun biar dia sampai dia berbuah. Lagi tak berbuah, lagi tu kita kena usaha. Sebab itu dalam amal ibadah ini dia kena buat sampai jadi, sampai ikhlas. Memang mula-mula kita dulu sembahyang kita tak ikhlas. Waktu kecil-kecil dulu kan sembahyang, bukan tahu-tahuan pun ikhlas tu apa? Sembahyang. Ayah pegang rotan, Tok Wan pegang apa? Pegang hanger nak rotan, kita sembahyang. Terpaksa. Kemudian bila kita paksa, kita campakkan nafsu, barulah datang ikhlas. Ngaji pula, dia akan kenal lah. Sambil-sambil lah tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok, kenapa sahabat abidin, contohnya siapa? Ibrahim bin Adham, orang-orang salih ini. Ibrahim bin Adham ni tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang dia Masya Allah, sembahyang ngaji. Banyaklah tuan-tuan sahabat, imam-imam. Kalau tengok Imam Syafi'i pun mengaji, mengajak, ibadat. Tiga ni lah. Berhenti saat makan, tidur, saya bangkit mengaji. Tidur pun kadang-kadang, tidur dia dalam duk fikir pasal ibadat, fikir pasal ilmu dan ibadat. Masya Allah tuan-tuan. Sebab apa mereka ada satu sifat inquiry, nak sebab apa? Bagi mereka lagi tak jumpa benda tu, kena buat sampai jadi. Manjada manjada wajada. Apa makna dia? Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh. Usaha ni kena sungguh-sungguh tuan-tuan. Mengaji sungguh-sungguh, ibadat sungguh-sungguh. Sebab benda ini kita nak dapat, nak serah kepada Allah pun, nanti Allah hisap kita, Allah akan detailkan. Nak masuk syurga bukan main-main ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak masalah ni, test waktu Covid ni bukan mudah. Tak Covid pun bayar dah, kena parking, kena bayar, sekali keluar kena bayar pula pay tu. Lah kena macam-macam. Tu nak masuk Tesco kena bayar, nak masuk syurga takkan free. Nak masuk syurga lagi kena bayar. Bayarannya mahal tuan-tuan, ikhlas. Bayaran dia mujah ada. Kena mengaji, kena at-tadhiyah hidup kita ni. Jangan kita duduk dalam comfort zone. Kata dia tak apalah, macam ni pun okey lah. Doa pun tak apalah, mana-mana Allah nak bagilah. Tak boleh lah. Kita kena bersungguh-sungguh fikrah tu. Maka dengan sebab itulah kena berusaha, tanamlah kata dia, idfin. Dalam tanah yang mana tidak terkenal. Dunia ni benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kata khumul, tempat yang tak terkenal. Kalau kita tengok balik cerita Uwais Al-Qarni, manusia yang tak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Masya Allah, hebat. Jadi fama nabata mimma, siapa yang maka apa yang ditanam dia tumbuh sendiri. Apa yang ditanam tumbuh sendiri, sudah tentu hasilnya tidak sempurna. La yatimu nataju. Tapi kalau kita tanam, kita usaha benda tu, maka bila hati, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kesimpulan daripada tajuk kita malam ini, iaitulah sembunyikanlah kemasyhuran. Sembunyikan kemasyhuran. Jangan kita nak terkenal. Kalau terkenal tuan-tuan, sekejap saja atas dunia ni. Siapa-siapa terkenal pun mati juga. Kalau umur dia 50 juga mati. Dia tak boleh jadi famous lajak pergi sampai 100 dak. Sama dia tuan-tuan. Yang menyebabkan Allah panjangkan umur kita ni, kata ulama, Allah murahkan kita, berkati kita bukan sebab masyhur, tetapi sebab barakah. Berkah tu yang kita nak tu. Kerana ia akan membawa kepada kebaikan. Maka sebaliknya, keikhlasan yang wujud bersama-sama kemasyhuran, kata dia, tidak sempurna. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak buang masyhur ni? Kita kena buang nafsu kita. Ulama kata, campakkan nafsu. Kerana nafsu itu benda yang meminta, benda yang la tashba', tidak pernah puas. Cerita pasal nafsu ni tuan-tuan dan puan-puan panjang cerita. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, kenalilah nafsu kita. Kenalilah diri kita. Nafsu itu mana diri kita.
Siapa yang kenal diri dia, kata Raja Haji Fisabilillah dalam syair Gurindam 12, maka dia kenallah Tuhan yang bahari. Sekali lagi dia kata, siapa yang mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Siapa yang mengenal diri, kenallah Tuhan yang bahari, yang maha luas, maha kaya, maha sempurna. Siapa yang mengenal diri, kenallah Tuhan yang bahari. Siapa yang mengenal dunia, maka tahulah barang yang terpedaya. Siapa yang mengenal akhirat, tahulah ia dunia ini tempat yang mudarat. Tempat mudarat dia tuan-tuan, dunia ni. Nak kan, teringin dapat tak guna pun kadang. Allah, teringin dia tengok barang kat Shopee. Abang nak bang, nak. Dia apa, terinjuk-rinjuk, nak kata dia. Order lah bang. Laki dia pun order. Contohnya tuan-tuan di penutup, dapat guna sekali lah, lepas tu boring dah. Tu dunia tuan-tuan. Cari duit, cari rumah banyak biji, duduk sekatil dia. Cari banyak tuan-tuan, tapi makan sepinggan dia. Kadang-kadang kaya lagi tak sempat makan. Allahu Akbar. Itulah dunia khidah. Ulama kata penuh dengan tipu daya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita berhati-hati dalam dunia ini yang penuh dengan ujian dan penuh dengan fitnah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah datang daripada diri saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah, dan tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.